Assalamualaikum dan salam ya cyclist. Bertemu lagi dengan saya Hafiz dalam WSC Nice Day minggu ini. Setelah sekian lama saya tak buat video, dan kali ini akhirnya berkelapangan, dan saya fikir-fikir balik, dalam masa saya menghadap jam hari-hari ni, mungkin saya boleh buat video dekat sini. Ya, kalau nak tunggu dekat rumah, memang terlalu pack. So, okay, saya harap korang semua berada dalam keadaan baik-baik sahaja, walaupun situasi COVID sekarang ni dah menurun. Dan saya harap masing-masing masih lagi menjaga diri, dan kalau pergi tempat crowded tu, pakailah mask. Okay, dalam kali ini, video yang terbaru ini saya sebab saya dalam proses test lagi ni, jadi saya tak terfikir lagi apa konten ataupun topik yang saya nak bawakan. Cuma dalam video kali ini saya nak bercerita ataupun berkongsi ataupun sekadar berbual dengan korang semua mengenai trend sekarang, iaitu trend lambakan basikal lipat. Bukan lambakan basikal lipat, lambakan basikal second hand di pasaran. Okey, bagi yang tak tahu, ataupun bagi yang baru main basikal, baru jumpa channel saya ni, terima kasih, selamat datang. Dan untuk pengetahuan korang, industri basikal ni ataupun sukan basikal, hobi basikal ni dah lama dah sebenarnya dekat Malaysia. Cuma kebelakangan ni nampak dia terlalu pack. Bila mana ialah sewaktu selepas MCO, apa kita panggil, Perintah Kawalan PKP, Perintah Kawalan Pergerakan, di mana bila dilonggarkan sedikit masa tu, kebanyakan hobi ataupun aktiviti sukan tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Jadi antara sukan yang dibenarkan ialah berbasikal lah ketika itu. Jadi tak kisahlah sama ada korang berkayuh basikal tu dalam rumah ke, dalam kawasan perumahan ke, ataupun luar dan sebagainya, memang jadi trending. Di mana masa tu, kalau korang ingat, ada moratorium. Dan kadang ada yang nak ambil, kadang fikir, kalau tak ambil macam rugi benda ni. Bukan selalu. Lepas tu dengan KWSP dan sebagainya, so ada duit lebih dekat situ. Jadi mereka beli basikal, mencuba sukan baru, di mana ada yang nakkan mencuba sukan yang baru, dan ada juga yang rasakan mungkin ini cara untuk aku keluar daripada rumah. Ya, korang tahulah, stres duduk kat rumah, work from home berapa lama. Jadi diorang beli basikal dan sebagainya lah. Tak kisahlah trainer ke, basikal ke, indoor cycling ke dan sebagainya. Bila ada lambakan ni, apa punca dia sebenarnya? Sebenarnya kalau kita recap balik daripada awalnya dulu, masa tahun 2000, kita kata, boleh kata 2021 lah, akhir 2000, permulaan akhir 2020 membawa ke sekarang lah. Jadi kalau kita tengok, kebanyakan kalau dulu korang pergi mana-mana kedai basikal yang biasa korang pergi, boleh nampak lah basikal tu banyak. Memang banyak sangat, macam-macam jenis ada. And then kalau kata macam-macam, kalau orang datang tu susah nak beli. Tapi bila time MCO, habis MCO tu, orang nak tak nak kena beli basikal. Sebab apa? Nak keluar. Hanya dengan berbasikal, bersukan berbasikal cycling, boleh dibenarkan keluar ketika itulah, bagi yang tak tahu. Jadi diorang beli basikal. Dan ada sesetengahnya antara kita ni, ya, macam saya sendiri pun, mungkin kalau kita pergi pada hobi lain pun, mungkin kita akan berfikiran atau bertanggapan benda yang sama. Di mana bila kita masuk sesuatu hobi yang menggunakan mesin atau menggunakan alat, sudah semestinya kita nakkan yang terbaik, yang ringan, yang berkualiti dan sebagainya. Sama juga macam korang main badminton, raket karbon lah, ringan lah, tali tu, tali ni. Lepas tu bola futsal ke, bola sepak padang, kasut boot yang berkualiti tinggi, yang ringan, yang sedap, selesa dan sebagainya. Serupa juga dengan basikal. Cuma beza dengan basikal ni, untuk pengetahuan korang, kalau yang baru tengok channel ni ataupun baru main basikal, basikal ni sebenarnya dia tak macam korang beli kereta ataupun korang beli motor dan sebagainya, ataupun mesin ataupun kenderaan, di mana
pokok pangkal ialah kaki dan juga jantung korang sendiri. Jadi tak kira lah korang pakai basikal tu harga 2,000, harga 1,000, harga 20,000, 30,000 dan beribu-ribu-ribu, pokok pangkalnya ialah kaki dan juga jantung. Jadi ada sesetengah yang baru nak menceburi sukan berbasikal masa tu, ataupun yang nak cari, ya duit ada, duit kita ada, tapi tak boleh nak buat apa, nak beli tu beli ni pun tak guna juga, duduk kat rumah je kan. Jadi diorang beli basikal dan cari basikal yang mahal. Dalam kata, dalam perspektif sesetengah orang, mahal itu bagus, mahal itu berkualiti, mahal itu yang terbaik. Tapi sebenarnya dalam sukan berbasikal, tak kira lah basikal apa yang korang pakai, berjenama apa, model apa, kategori apa yang korang pakai sekalipun, bila kita berbasikal ni, nak tak nak, enjin ataupun piston kita ialah kaki kita sendiri. Jadi tak kira lah basikal tu dah paling high spec sekalipun, bila korang dah pakai, korang dah gunakan, naik bukit, long ride, korang tetap akan rasa di mana tak cukup. Tak cukup laju, tak cukup mudah untuk kontrol, tak cukup ringan untuk climbing dan sebagainya. Sebab itulah ramai yang beli basikal ni ketika itu yang berharga mahal. Dan kalau kita tengok pun, kebanyakan ada setengah-setengah kedai basikal pun, ataupun market distributor, ataupun kedai-kedai pengeluar-pengeluar, ataupun yang menjual barang-barang basikal ni pun harganya tinggi. Kalau ikut kan, sebenarnya bukanlah mereka mengambil kesempatan untuk menaikkan harga ketika orang permintaan tinggi. Cumanya tak kira lah apa benda sekalipun. Kalau kita tengok sebagai contoh macam sekarang ni telur, bila permintaan tu tinggi, sebenarnya bukanlah maksud ramai yang makan telur, ramai terdesak nak makan telur, tak. Cumanya sekarang ni telur tu, nama dia ya telur. Telur ni bukan, kalau kita pandang mata kasar, mungkinlah kita fikir telur ni goreng telur, telur dadar, telur mata. Tapi hakikatnya, korang nak buat roti canai kena guna telur, nak masak bakery kena guna telur, korang nak buat apa dia, banyak yang menggunakan telur. Jadi benda asas yang utama tu. Jadi tak semestinya korang yang tak makan telur direct, maksudnya telur mata ke telur dadar ni, dia tak menggunakan telur. Dia tetap menggunakan telur juga, walaupun dia tak memasak. Mungkin dari segi barang yang dia makan, roti ke makanan-makanan lain, tetap menggunakan telur. Jadi permintaan itu tinggi, barang sikit, harga akan menjadi melambung lah. Sama juga macam basikal ketika itu. Jadi kadang-kadang ada setengah cakap, aku baru main basikal 2018, tapi benda ni aku beli baru 2,000 lebih tu. Sekarang ni dah 3,000 dekat 4,000. Uish, gila lah. Ini memang orang yang tak pernah main basikal ataupun baru main basikal, automatik lah dia akan cakap apa, oh okey, mungkin ini harga dia beli. Orang yang dah biasa main basikal, dah lama dalam industri cycling ni, dia akan hold sebab tak logik. Yelah, kalau kita lihat pun apa-apa benda sekalipun ketika PKP, MCO ni, kalau korang masih ingat lah, kalau tak silap saya dulu PlayStation kan, PlayStation PS5 masa tu, benda tak ada, harga wow, kalah daripada mula-mula jual, mula-mula keluar. Jadi benda ni pada saya sendiri ia subjektif lah sebenarnya. Nak kata, kalau awak buat satu produk sendiri yang permintaan tinggi, sebagai contoh macam orang nak ke sesuatu benda tu, orang sanggup bayar mahal, janji ada. Sebagai contoh macam tu lah maksudnya. Jadi bila jadinya macam tu, orang beli basikal tak kisah dan bila tibanya tahun 2022, 2023 ni, orang dah mula masuk ke office, dah boleh pergi kerja, dah boleh lakukan rutin yang biasa. Contoh kata, mungkin dia selalu main futsal, selalu main hiking, bola ke apa kan, snorkeling ke, scuba dan sebagainya. Bila tiba pada zaman sekarang ni, tahun-tahun yang sekarang ni, basikal tu dah tak pakai. Sebab apa? Sebab dia dah ada hobi dia yang sebenar, hobi dia yang kita panggil the pure hobi sebelum ni. Jadi mungkin basikal tu pada dia dah tak relevan untuk dipakai sekadar untuk janji aku boleh keluar je bila MCO ni. So tak boleh nak expect benda ni akan sentiasa lah. Jadi that's why kalau masa tahun 2021, 2022 tu, kita ada istilah kita panggil rider PKP. Baik tu kalau tengok dekat berita, dekat
sosial media, dekat mana-mana keluar je, oh cyclist ni kayuh macam ni, potong jalan macam ni, tak hiraukan pemandu lain. Ya, memang betul. Pada saya sendiri memang betul. Sebab apa? Sebab orang yang tak tahu asas ataupun kriteria macam mana kita nak jadi cyclist, apa yang kita perlu, disiplin yang kita kena ada, tak tahu benda tu semua, dia orang akan jalan je. Jadi sebab itu cyclist yang dah biasa kayuh, yang dah lama kayuh ataupun yang memang lama main basikal ni, tak ada isu dekat situ sebenarnya. Yang jadi isu cyclist yang baru, ya cyclist MCO ni. Saya tak cakap korang ni teruk, korang ni apa. Cuma pada saya sendiri, kalau saya berada kat tempat korang, mungkin saya boleh fikir korang tak tahu dan tak faham asas tu sendiri. Okey, mungkin kita boleh pergi pada dapat basikal, kita keluar, kita kayuh. Ya, kita kayuh. Tapi kadang kalau macam korang tengok apa-apa hobi yang serius sekalipun, contoh macam scuba dan sebagainya, korang boleh beli peralatan, korang mampu untuk beli peralatan yang diorang bekalkan ataupun brand dan sebagainya. Tapi nak tak nak korang kena ada coach, korang kena ada orang yang guide korang untuk cara yang betul. Sama juga macam basikal. Jadi bila korang mampu beli basikal, korang tak boleh nak 100% okay, aku dah ada basikal, aku dah ada kasut, ada ni, okay terus jalan. No, korang nak tak nak, korang kena tanya orang, korang kena buat research macam mana cycling dekat kawasan yang crowded, macam mana cycling dekat kawasan kampung, kawasan yang traffic heavy dan sebagainya. So sebab itulah yang jadinya isu-isu yang sebelum ni. Okay, jadi berbalik kepada isu asal kita tadi, kenapa lambakan basikal lipat, lambakan basikal second hand ni ialah berpunca daripada itulah. Okay, musim MCO tu kita panggil, cyclist PKP tu sendirilah. Sebab itu jadinya benda-benda ni. Jadi pada saya sendiri, untuk korang yang baru nak main basikal tu, kalau mencari basikal second hand, basikal-basikal yang terpakai tu, mungkin korang boleh consider yang basikal yang barulah. Okay, saya tak cakap jangan beli, jangan ni. Cuma kena tengok atas condition tu sendirilah. Jadi tak perlu nak rushing nak ambil yang tu, tengok spek ni dan sebagainya. So korang boleh tengok, mungkin ada yang basikal baru. Kalau korang baru nak main basikal, baru nak terjebak, baru diracun, tak ada isu pun kalau korang nak main beli yang basikal basic. Yelah, kita tak tahu, kadang-kadang mungkin kita ni jenis beli, ada kawan, oh kawan ajak kayuh, okey kita kayuh, sedap. Tiba-tiba kawan yang pindah, transfer tempat lain, tak ada gang, tak ada ni, dah parking. So korang beli mahal pun, nanti korang akan tergolong pula dengan golongan yang tadi, yang jual basikal second hand tadi. Okey. Jadi saya harap perbualan kita kali ni, perkongsian cerita-cerita santai ni, bolehlah korang faham ya. Dan saya rasa korang sendiri pun yang cyclist PKP pun faham benda-benda yang ni. Jadi saya rasa itu sajalah dalam video saya kali ni. So bila dah lama tak buat video ni, rasa kekok juga sebenarnya. Jadi itu sajalah untuk video kali ni. Semoga korang semua berada dalam keadaan sihat dan bahagia bersama keluarga. Jadi jangan lupa, banyak pula jadi. Jangan lupa untuk subscribe, follow, share. Tengok video-video saya yang lama sebelum ni. Macam biasa, kalau korang tengok video-video saya, ada yang korang tak faham, ada korang nak tanya, korang komen je dekat bawah tu, dekat video bawah tu. Dan nanti saya, bila keluar notification mengenai soalan, saya akan baca dan saya akan buat dalam video persoalan minggu ini. Okey. Jadi itu saja. Berjumpa lagi dalam video akan datang. Bye. Assalamualaikum.